Okey. Okey, tunggu Divya masuk sampai Divya masuk Ustaz. Divya dah masuk kah? Belum? Sana bagi dia masuk nah. Nanti saya buka slide tak boleh masuk pula. Okey, tak apa. Saya nak tengok yang ni dulu. Okey, slide boleh nampak tak? Okey. Ini buku teks yang kamu dapatkan, betul tak? Okey, sediakan buku teks buku ataupun sumber rujukan kita utama Okey, yang ni tak apa. Okey, kita tengok kandungan dulu. Okey, boleh nampak tak? Sharing boleh nampak tak? Tolong WhatsApp salah seorang. Can, Message. sir. Okey, can lah. Okey, sebab message saya tak boleh nampak. Okey, boleh ya. Okey. Bab pertama kita nak tengok kedaulatan negara. Okey. Bab 1 kita nak tengok kedaulatan negara. Nanti kita tengok apa itu kedaulatan. Setiap negara tu ada kedaulatan. Bahkan setiap keluarga itu dia ada kedaulatan. Jadi negara itu, konsep negara secara besar ni kita akan ringkaskan jadi kecil. Saya akan bermula daripada keluarga. Okey? Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, perlembagaan persekutuan. Mungkin ini topik baru bagi orang, tapi bagi pelajar yang lepas, itu dah lama lah. Biasa, mereka sudah biasa. Okey, perlembagaan persekutuan ataupun undang-undang tertinggi yang kita guna pakai di Malaysia. Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan akan terbatal dengan sendiri. Sebab itu undang-undang yang agung. Contohnya macam undang-undang yang terdapat dululah negara Islam pertama, iaitu Piagam Madinah. Okey? Sama juga dengan ni. Jadi perlembagaan persekutuan di negara kita ni hampir sama dengan perlembagaan Piagam Madinah, sebab Piagam Madinah semasa Nabi Muhammad mengubah undang-undang Piagam Madinah. Di situ terdapat orang Islam dan orang bukan Islam, iaitu negara Islam dibentuk berlandaskan masyarakat majmuk. Jadi kita negara Malaysia pun sama juga. Malaysia ni dibentuk berlandaskan masyarakat majmuk. Okey, sebab kita ada sebab tu saya kata ada persamaan. Ada beberapa persamaan. Mungkin dalam soalan kebat nanti dia orang akan tanya berkaitan dengan ni. Okey. Seterusnya kita akan tengok raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di negara kita. Maksudnya negara kita ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana raja menjadi tunjang kepada sebuah negara. Okey, bawah dia baru ada sistem demokrasi dan sebagainya. Okey. Jadi raja kita mengamalkan sistem pemerintahan, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Okey. Seterusnya kita ada beberapa kerajaan lah dalam sistem negara ini. Dalam sistem negara ini kita ada dua jenis kerajaan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri ini, kerajaan persekutuan ini bermaksud yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan anggota kabinet. Jadi kita ada dua kerajaan, satu kerajaan persekutuan yang menjaga keseluruhan Malaysia, satu lagi kerajaan iaitu kerajaan negeri, contohnya kerajaan negeri Kedah, dia ada sultan, tunjang utama, lepas tu menteri besar dan bawah dia AJK, maksudnya exco kerajaan negeri. Manakala di peringkat persekutuan, Perdana Agung yang di Pertuan Agong, lepas tu Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, lepas tu barisan kabinet. Okey, contohnya barisan kabinet ni disebut sebagai menteri lah. Okey. Itu sistem. Dalam sistem dia ada apa? Nanti kita akan tengok juga. Yang ni senang sikit. Yang ni tajuk ni senang. Lepas tu pembentukan Malaysia bermaksud negara kita bukan nama negara kita. Contohnya pembentukan Malaysia ni bukan Malaysia lah. Dia bermula daripada penubuhan Malayan Union dan kegagalan Malayan Union. Selepas Malayan Union gagal, okey, Persekutuan Tanah Melayu 1963 ada. Lepas tu baru kita dapat kemerdekaan. Jadi apabila negara kita mendapat kemerdekaan, tanah Malaysia ni bukannya nama Malaysia,
Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Nama negara kita dulu Persekutuan Tanah Melayu. Hanya selepas perjanjian 1963 baru negara ini dibentuk ataupun digabung dengan beberapa negara yang lain, contohnya Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Baru nama itu dipanggil sebagai Malaysia. Jadi sebelum itu negara ini dipanggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dan selepas negara kita dibentuk, ada beberapa cabaran yang negara kita hadapi. Itu kita akan tengok juga, cabaran dalam Malaysia. Bagaimana selepas kita membentuk sebuah negara yang besar dan kuat, tiba-tiba Singapura berpisah daripada kita. Dan selepas perpisahan itu, kita menghadapi ancaman komunis. Bagaimana kita menghadapi ancaman komunis itu kita akan tengok. Dalam inilah kita akan tengok dasar luar negara di mana kita mendapatkan bantuan daripada kerajaan Amerika Syarikat dan juga Britain. Itu kita akan tengok. Bab 7, membina kesejahteraan. Dan selepas kita membentuk Malaysia ataupun membentuk satu bangsa Malaysia yang berjaya, maksudnya negara itu berusaha bersungguh-sungguh untuk membina kesejahteraan kepada rakyatnya. Jadi apakah usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ni pada ketika itu untuk membina kesejahteraan ataupun memastikan kesejahteraan negara kita? Inilah antara langkah-langkah yang dia buat. Yang pertama, tunjang utama, dia menyatu padukan masyarakat. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Dasar kebudayaan Malaysia, sukan sebagai alat perpaduan, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Kalau kita tengok bab 7 ni, kesemuanya dia diwujudkan untuk menjaga atau membentuk perpaduan dalam negara. Ini usaha yang pertama yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia pada ketika itu. Yang ini dilakukan selepas peristiwa hitam, selepas pembentukan Malaysia dan peristiwa hitam 13 Mei. Bab 8. Ini tentang sosial, pembangunan sosial. Kalau kita tengok secara urutan, Malaysia dibentuk dalam pelbagai usaha, mereka dah bentuk Malaysia. Selepas bentuk Malaysia, perkara penting yang perlu ada pada sesebuah negara adalah perpaduan. Sekiranya perpaduan itu tidak ada, maksudnya ekonomi ke, politik ke, semua tak guna. Jadi perpaduan itu penting, sebab tu ini langkah pertama mereka wujudkan perpaduan. Yang kedua, barulah mengambil step untuk membangunkan kemakmuran negara dari segi ekonomi. Jadi dia tengok dulu untuk perpaduan, dia dah kuatkan perpaduan rakyat, maksudnya negara ini aman, apabila aman barulah pelabur masuk. Apabila pelabur masuk, barulah kita fikir tentang bagaimana kita nak meningkatkan ekonomi. Ini step yang seterusnya yang diambil oleh kerajaan kita, iaitu membangunkan ekonomi tempatan. Maka lahirlah beberapa dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya dasar ekonomi baru, DEB. Dasar pembangunan nasional. Ini kita kena tahu. Selain daripada itu, negara kita dah mencapai kemerdekaan, kita dah kuatkan perpaduan, kita dah kuatkan ekonomi, tetapi sekiranya kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara luar, maka kita tidak dapat membangunkan ekonomi kita. Tidak boleh menjaga keselamatan kita, maka kita terpaksa mencari kawan, rakan baik di luar negara, peringkat antarabangsa untuk menguatkan lagi kerajaan yang kita ada, kedaulatan negara kita. Maka kita terpaksa mengadakan hubungan dua hala dengan negara-negara luar. Contohnya melalui dasar luar lah, nanti sebab itu yang tadi saya beritahu. Kita perlu ada kawan. Kita tidak boleh bergerak bersendirian. Negara pun sama juga. Sesuatu negara dia tak boleh bergerak sendirian sebab dia terpaksa mengadakan hubungan perdagangan dengan dunia luar. Jadi Malaysia pun sama juga, dia mengadakan hubungan luar dari segi politik, ekonomi dan sosial dengan beberapa negara luar melalui dua negara. Dasar luar ni ada dua. Satu bilateral, satu bilateral maksudnya persendirian, satu lagi melalui penyertaan dalam pelbagai pertubuhan seperti ASEAN, NAM dan OIC. Lepas tu kita tengok kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Apakah usaha ataupun apakah pencapaian kita ataupun pencapaian negara, pencapaian rakyat di peringkat antarabangsa. Itu yang kita nak tengok. Jadi secara umumnya kita tengok balik, kita imbas balik apa yang you akan belajar dalam tingkatan 5. Itu sesuatu yang penting. Sebelum kita masuk dalam topik ini, kita perlu tahu apa yang kita akan tengok dalam
tingkatan 5. Jadi sejarah, okey, sejarah tingkatan 5. Kita nak tengok apa yang terdapat dalam sejarah tingkatan 5. Okey, yang pertama apa dia? Siapa boleh jawab tadi? Topik pertama apa tadi? Kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Okey, yang kedua apa yang kita nak tengok? Tolong jawab. Perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan. Okey, yang ketiga, jawab. Raja berperlembagaan dan Raja. Okey, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. okay, demokrasi berparlimen. Okey, lagi? Seterusnya Sistem persekutuan. sistem Persekutuan. okay, sistem persekutuan. Kerajaan persekutuan ataupun sistem persekutuan, sekutuan. Okey, seterusnya. Pembentukan Malaysia. Okey, pembentukan Malaysia. Lagi? Cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Lagi? Membina kesejahteraan negara. Okey, membina kesejahteraan. Lepas tu? Membina kemakmuran negara. Membina kemakmuran negara. Lepas tu hubungan luar, betul? Malaysia. Okey, hubungan luar ataupun dasar luar. Dasar luar. Okey, lagi? Kecemerlangan sadar dunia. Pencapaian kan, betul tak? Pencapaian Malaysia. Okey. Berdasarkan konsep ini, you kena faham dulu apa yang you nak belajar. Jadi dengan ini saya nak jelaskan satu-satu, lepas tu baru kita masuk topik kita hari ini ya. Boleh ya? Okey, kita tengok. Okey, kedaulatan negara, perlembagaan persekutuan, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, sistem persekutuan, pembentukan Malaysia. Yang pertama kita nak tengok, ialah okey, yang pertama kita nak tengok kedaulatan negara. Tadi kita dah tengok. Kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi sesebuah kerajaan lah. Okey, kuasa yang mereka ada. Yang kedua, perlembagaan persekutuan. Maksudnya perlembagaan persekutuan ini merupakan satu tunjang yang utama untuk menjaga kedaulatan negara kita. Kuasa yang diberikan. Okey. Dan perlembagaan persekutuan ini terdapat apa? Satu lagi sistem berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana sistem inilah yang menjalankan segala aktiviti yang terdapat di Malaysia ataupun dalam negara ini. Okey. Dan kita akan tengok sistem persekutuan iaitu kerajaan yang memerintah negara ini. Dalam sistem tu ada apa? Siapa anggota dia? Bagaimana proses dia? Kita akan tengok. Okey, yang ini dari sini yang ini sebenarnya dia berkaitan dengan kuasa. Dia berkaitan dengan pentadbiran. Okey? Dia berkaitan dengan kuasa, dia berkaitan dengan pentadbiran, dia berkaitan dengan siapa yang memerintah. Apakah fungsi? You kena faham. Okey, ini yang pertama. Okey, kalau kita tengok pembentukan Malaysia, bagaimana negara kita dibentuk? Negara kita dibentuk bagaimana? Tadi saya dah beritahu. Bagaimana negara kita dibentuk, pembentukan Malaysia? Pembentukan Malaysia melibatkan beberapa buah negara. Sebelum itu, kita dapat merdeka, Sabah Sarawak tidak ada, Singapura tidak ada. Hanya Semenanjung Malaysia saja yang dapat merdeka daripada British, Tanah Melayu. Semenanjung Malaysia maksudnya daripada Perlis sehinggalah Johor. Okey? Yang lain tak dapat kemerdekaan. Okey, faham? Ini you kena faham Selepas kita dapat kemerdekaan, wujud satu idea pembentukan Malaysia atau menggabungkan negara-negara lain, kawasan-kawasan lain untuk menjadikan negara ini lebih besar daripada siapa? Tunku Abdul Rahman. Okey? Semasa dalam satu upacara makan malam di Singapura, wujud idea ini, jadi Tunku pun mengetengahkan benda ini, jadi ramai yang setuju, maka terbentuklah Malaysia yang dianggotoi oleh Malaysia, Tanah Melayu, Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Brunei akhirnya pada awalnya bersetuju tetapi last minute dia dah keluar.
Sebab tu dia tak sertai Malaysia. Jadi maka wujudlah satu negara yang berdaulat. Kenapa disebut sebagai berdaulat? Sebab kita ada undang-undang tersendiri dan kita negara ini dipilih berdasarkan apa? Sistem demokrasi. Sebab itulah kita sebuah negara yang berdaulat. Okey, selepas negara kita dibentuk, kita dapat banyak cabaran. Cabaran ini daripada mana? Cabaran dalam banyak bentuk. Cabaran daripada dalam banyak bentuk. Bentuknya macam mana? Politik yang pertama. Okey, kedua ekonomi. Yang ketiga sosial. Ini you kena ingat. Okey? Yang pertama politik, yang kedua cabaran ini daripada tiga lah, politik, ekonomi dan sosial. Sekejap Sekejap. Solang ya. Kau nak apa okay. Sekejap ada yang dah left, tak boleh masuk balik. Sekejap. Sorry. Sana, jangan marah. Bagi dia orang masuk. Okey, dah masuk. Thank you. Mana dia? Okey, sir. Thank you. Boleh ya? Okey. Okey. Jadi apabila negara kita dibentuk, kita ada banyak cabaran. Contohnya lah, you dah baru kahwin. Lepas dah kahwin, you akan dapat banyak cabaran lah. Cabaran dari segi ekonomi lah. You kena cari duit sebab you dah kahwin, akan ada anak. You kena jaga keselamatan keluarga kamu sebab you jadi ketua. Dari segi sosial, you kena jaga adat. You kena jaga hubungan baik dengan orang lain. You kena cari pendapatan untuk keluarga. Ini semua cabaran-cabaran yang kita adakan. Sama juga dengan sebuah negara yang baru dibentuk. Dia ada banyak cabaran dari segi politik, ekonomi, sosial. Jadi apakah cabaran-cabaran yang dapat? Dari segi politik, kita memang ditentang oleh Indonesia pada ketika itu. Sebab Indonesia dia tak setuju pembentukan Malaysia. Dia memang kuat menentang. Sama juga dengan Brunei. Sama juga. Okey, beberapa negara menentang. Dan kita mendapat ancaman komunis daripada Singapura. Itu satu lagi ancaman dari segi politik keselamatan negara. Jadi untuk menangani ancaman-ancaman ini, cabaran-cabaran ini, maka negara terpaksa mengadakan mengadakan hubungan dengan negara luar. Negara luar. Ini salah satu sebab. Sebab dengan bantuan negara lain kita dapat mengatasi apa? Kita dapat mengatasi cabaran ini. Cabaran ini. Kita dapat berjaya mengatasi cabaran ini. Okey. Jadi selepas Malaysia dibentuk, kita ada banyak cabaran. Cabaran yang pertama dan langkah yang pertama untuk menghadapi cabaran, apa yang pemimpin kita buat, dia menguatkan barisan sosial dulu. Dia settle dekat bahagian apa? Bahagian sosial dulu. Kenapa sosial? Nanti cikgu jelaskan. Sosial. Dia selesaikan sosial dulu. Kemudian dia selesaikan apa? Dia selesaikan ekonomi dulu. Lepas tu baru dia pergi kepada politik. Tapi kalau ikut turutan dia settle selepas pembentukan Malaysia, kita menghadapi banyak masalah dari segi politik. Kita menghadapi banyak masalah dari segi politik dan kita mendapatkan bantuan daripada British. Sebab tu kita ada AMDA. Mungkin you orang pernah dengar tahun lepas AMDA. Pernah dengar tak AMDA? Okey, pernah dengar tak AMDA? Ini satu perjanjian keselamatan antara negara Malaysia dengan US dan Britain. Okey. Jadi apabila negara kita dibentuk, membina kesejahteraan, maksudnya sosial, maksudnya dia cuba menyatu padukan rakyat. Maksudnya perpaduan. Perpaduan. Jadi ini yang kerajaan cuba buat. Dari segi sosial, dia nak wujudkan perpaduan. Membina kemakmuran negara. Contohnya dia nak ekonomi yang seimbang. Dasar ekonomi baru. Ekonomi seimbang.
Lepas tu dasar luar, dia nak cari kawan. Senang cerita, cari kawan. Cari kawan. Kawan di mana? Luar negara lah. Adakan hubungan baik dengan negara Amerika Syarikat, Britain, Jepun, Korea Utara. Mengapa mereka adakan hubungan? Ada banyak sebab. Mereka ada tujuan politik, mereka ada tujuan ekonomi, dan mereka ada tujuan sosial. Selepas kita dah semua selesai, sosial dah selesai, masalah sosial, cabaran sosial selesai, ekonomi selesai, lepas tu politik semua keselamatan dah okey, kita dah memang ada tentera yang kuat, kita boleh jaga diri sendiri, maka barulah kita ada pencapaian kita. Sebab kita semua sudah ada, maka mestilah kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang baru. Itulah tajuk yang last sekali kita akan belajar, iaitu apa dia? Iaitu pencapaian Malaysia di peringkat global. Jadi ini you kena faham dulu. Apa yang you nak belajar dalam tingkatan 4. Okey? Ini yang kita, tingkatan 5. Ini yang kita nak belajar dalam tingkatan 5. Okey? Ini secara keseluruhan apa yang kita nak belajar dalam tingkatan 5. Jadi hari ini apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok dulu kedaulatan negara. Ada tak kerajaan yang mereka mulakan dahulu ni, dia ada kuasa dia tersendiri. Apa maksud kedaulatan negara? Hari ini pun kita ada kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan negara? Itu yang kita nak tengok hari ini. Okey? Jom kita masuk. Yang ni ada soalan tak apa-apa? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Tak ada? Jadi saya rasa dalam 20 minit ke berapa minit saya sudah jelaskan keseluruhan bab yang terdapat dalam tingkatan 5 bagi pemahaman kamu. Mengapa, apa yang you nak baca, apa konten dia, apa inti dia, apa yang you perlu tahu. Secara keseluruhan kita dah tengok. Jadi hari ini kita nak tengok konten yang pertama, iaitu kedaulatan negara. Okey, ada soalan? Tolong respon tolong respon. No, ada soalan ke? Saya nak padam. Okey, saya padam. Okey, kita hari ini kita nak tengok. Okey, kita nak tengok yang pertama, kedaulatan negara. Hari ini kita cuba nak tengok kita cuba habiskan sampai 1.1. Okey, boleh? Kalau you ada soalan, you boleh tanyalah, tak ada masalah. Kalau you ada soalan, you tak faham, you nak penjelasan lanjut, saya silakan soalan. Okey? Jangan diam saja, tak boleh. Saya nak respon dua hala. Okey, kalau saya tanya soalan, faham ke? Jawablah faham. Kalau saya tanya ada faham ataupun ada yang tak faham tak? Okey, nak jelaskan lagi tak? Kalau saya tanya, tolong bagi respon. Okey, inilah masa kamu ini masa kamu. Okey, thank you. Okey, kita mulakan hari ini. Okey. Kelas ini kamu seperti mana yang kita tahu dibawakan oleh Pusat Tuition Kawina. Pusat Tuition Kawina, kita dalam pandemik COVID-19 ni terpaksa buat kelas macam ni lah. Dan saya rasa kesian juga dengan kamu semua. Okey? Tak apa. Okey, bab 1, kedaulatan negara. Warna kuning menunjukkan apa? Warna kuning ini menunjukkan apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Warna kuning tu agung. Lagi. Tolong jawab. Saya ni macam mukadimah ni saya buat. Raja. Raja. Okey lagi. Warna kuning. Siapa lagi? Regina, ada jawapan tak? Keamanan, sir. Keamanan. Okey. Regina, ada jawapan? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Okey, warna kuning ini menunjukkan kuasa ataupun kedaulatan raja berperlembagaan ataupun raja. Sebab warna itu special untuk dia. Dia ada daulat, dia ada kuasa. Sama juga dengan sebuah negara. Sebuah negara itu milik dia bagaimana? Sebab dia ada undang-undang dia tersendiri. Dia ada sistem pemerintahan dia sendiri. Dia ada rakyat dia tersendiri. Jadi warna itu menunjukkan kepada kita speciality dia. Okey?
Itu sebab tu kita kata raja itu lambang. Bagaimana kita dapat tengok dia? Kita nampak apa raja dan yang di Pertuan Agong, macam mana kita sebut boleh panggil dia sebagai lambang? Sebab apabila kita sebut saja raja ataupun yang di Pertuan Agong, benda-benda ataupun ciri-ciri yang ada pada mereka tu menunjukkan simbolik. Mereka menunjukkan kedaulatan mereka melalui simbolik. Bagaimana? Dengan warna, dengan peralatan khas. Barangan yang dikhususkan kepada mereka. Okey? Itu yang menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan. Okey? Okey, yang pertama, kedaulatan negara. Okey, sekiranya ada kesalahan bahasa ataupun tak faham apa, tolong tanya saya alu-alukan. Kalau ada kesalahan, tak faham. Okey, hari ini kita nak tengok kedaulatan negara. Hari ini kita nak tengok kedaulatan negara. Kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Konsep kenegaraan yang diamalkan dari zaman Yunani. Keyword dia, benda ini dah mula sejak zaman Yunani lah, beribu-ribu tahun dahulu. Dah mula. Kenapa kita merujuk kepada Yunani? Kenapa negara ini ataupun konsep daulat ini kita rujuk kepada Yunani? Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tolong jawab, Ustaz. Kalau orang tahu, tolong jawab. Kenapa daulat ini kita rujuk kepada Yunani? Because of Kenapa? Aristotle. Because of Aristotle. Lagi? You dah dekat. Lagi. Kenapa? Kenapa? Dia bermula dengan D. Dynasty. Dinasti dekat inilah, China. Demokrasi. Sebab sistem teokrasi, demokrasi ini dia wujud. Demokrasi ini dia punya tempat lahir dia ke mana? Yunani, Rom, negara-negara barat. Dan kita hari ini kita mengamalkan apa? Sistem demokrasi berparlimen. Sama juga dengan negara mereka. Sebab tu kita merujuk kepada, sebab tu dalam pengenalan ini dia menekankan zaman kedaulatan ini dia merujuk kepada zaman Yunani. Kenapa? Sebab kita dulu negara mereka ada kedaulatan, mereka ada demokrasi berparlimen. Sama juga dengan kita. Okey? Demokrasi berparlimen inilah yang memberikan sesebuah negara itu kuasa. Dan undang-undang yang mereka ada, iaitu perlembagaan persekutuan yang kita ada inilah yang memberikan kuasa kepada semua. Tak kisahlah raja kah, sultan kah, siapa kah. Mereka berfungsi ni, raja, sultan, perdana menteri, siapalah tak kisah. Mana-mana orang ni, mereka ini membuat kerja mereka, melakukan fungsi mereka berdasarkan peruntukan-peruntukan yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu, undang-undang perlembagaan Malaysia. Sekarang raja tidak boleh buat suka hati. Sebab apa? Sebab termaktub dalam perlembagaan. Sultan pun sama juga. Perdana Menteri pun sama juga. Dia hanya boleh buat kerja apa yang termaktub dalam, seperti mana yang dicatat dalam perlembagaan Malaysia. Okey? Tidak ada orang yang boleh melebihi, melangkaui batas perlembagaan persekutuan. Okey? Sebab tu kita perlu menghormati perlembagaan persekutuan. Okey, sebab perlembagaan persekutuan itulah yang memberikan kita segala kuasa dan kedaulatan. Jadi Yunani ini dia lebih kaitkan dengan demokrasi lah. Okey, sebab tu dia kaitkan macam tu. Okey, yang kedua mempunyai ciri tertentu yang menjamin hak dan kebebasan. Jadi kita kena kenal pastilah apakah ciri dia. Kita kena kenal pastilah apakah ciri dia. Yang menjamin hak dan kebebasan. Maksudnya apabila benda ini dikaitkan dengan apa? Yunani, dan Yunani ini dikaitkan dengan demokrasi, maka demokrasi menjanjikan masyarakat apa? Hak dan kebebasan bersuara. Ini you kena faham. Okey? Ini you kena faham. Demokrasi berparlimen, dia menjanjikan hak dan kebebasan. Maksudnya hak untuk bersuara, hak untuk mendapat menghanuti mana-mana agama, hak untuk hidup, hak untuk membuat bisnes ke apa, tak kisahlah hak. Dia akan menjamin hak dan kebebasan seseorang rakyat. Itu yang dipanggil sebagai demokrasi. Inilah yang berlaku, apa yang berlaku di mana? Di Madinah dulu. Nabi Muhammad membentuk negara Islam yang pertama di Madinah
Dan sebelum membentuk negara itu, baginda telah membentuk sebuah undang-undang yang besar, iaitu dipanggil sebagai Piagam Madinah, yang menjamin hak dan kebebasan orang Islam dan orang bukan Islam. Sebab tu walaupun itu negara Islam, Yahudi pun ada sana, Israel pun ada di sana. Bagaimana mereka boleh hidup bersatu padu? Sebab demokrasi yang diamalkan di sana dan undang-undang itu yang menjamin kebebasan dan keselamatan orang lain. Jadi ini you kena faham. Okay? Saya pergi satu-satu. You tak tanya, you tak faham, you tanya saya. Okay? Okay, kedaulatan penting untuk mengekalkan kestabilan politik. Okay? Mengekalkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Jadi kedaulatan ni apa dia? Hak dan kebebasan ataupun kuasa. Kuasa ini diberikan oleh siapa? Undang-undang lah. Okay? Maka kedaulatan penting untuk mengekalkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Pemerintah dan rakyat bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan. Kekalkan keunikan. Identiti negara bangsa Malaysia. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab. Untuk apa? Mempertahankan. Kita perlu buat apa? Kita perlu mempertahankan kedaulatan dan keunikan yang kita ada pada hari ini. Apakah keunikan yang kita ada pada hari ini? Tolong jawab. Apakah keunikan yang kita ada? Hello. Kita sebagai bangsa Malaysia, apakah keunikan yang kita ada? Perpaduan rakyat. Perpaduan rakyat. Lagi? Apa yang kita ada yang tidak ada pada negara-negara lain? Kemungkinan besar negara-negara lain tak ada lah. Itu maksud saya. Contohnya apa? Masyarakat yang berlainan kaum. Ya, majmuk. Ya. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk sudah pun menunjukkan masyarakat yang tinggal di sini bukan daripada satu kaum yang sama, berbeza kaum. Maksudnya, berbeza kaum akan membawa lagi banyak. Apa dia? Berbeza agama, berbeza bahasa, budaya, corak hidup, kelakuan dia. Okey? Macam-macam kan? Tapi kita masih lagi dapat bersatu menikmati kemakmuran negara ini. Bagaimana? Itulah yang disebut sebagai keunikan yang tidak ada pada negara lain. Kebanyakan negara tidak ada lah. Contohnya Jepun. Mana Jepun? Orang Jepun saja. Kalau Cina, orang Cina saja banyak. Tapi contohnya kat Singapura, Malaysia, okey, Singapura, Malaysia, lagi mana lagi? India, macam-macam lagi lah. Adalah beberapa negara. Okey, itu yang disebut sebagai keunikan. Walaupun berbeza agama, berbeza budaya, berbeza keturunan, tetapi masyarakat dominan ataupun masyarakat dominan lah. Dominan. Ataupun tak baik cakap dominan lah, tapi orang kata apa, masyarakat yang majoriti, boleh panggil majoriti lah, ataupun orang asal. Masyarakat asal ini sanggup berkongsi kuasa dari segi politik, sanggup berkongsi kuasa dari segi ekonomi dan sosial, okey, dalam kalangan masyarakat lain untuk sama-sama menikmati keindahan, keunikan, okey, dan kemakmuran negara ini. Contohnya orang Melayu merupakan masyarakat asal. Ini milik tanah ini tanah orang milik Melayu. Okey, tetapi masyarakat Melayu ni sanggup berkongsi politik, ekonomi dan sosial, kemakmuran politik, ekonomi dan sosial kepada kaum lain untuk hidup bersama-sama. Itulah keunikan yang kita ada. Mereka dapat bersatu, bertolak ansur, kasih sayang, berkongsi ilmu, berkongsi tempat, berkongsi tanah, berkongsi kekayaan yang ada di tanah ini kepada semua kaum tanpa mengira asal usul. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Asalkan mereka tidak mengkhianati tuan tanah lah. Itu keunikan yang kita ada. Jadi apa yang saya sebut di sini, hadam betul-betul, dia akan tanya dalam soalan kebat. Nanti you akan jumpa soalan ini.
Okey, jadi saya pergi satu-satu, saya akan terangkan secara detail. You kena faham. Okey, yang ni boleh faham? Boleh faham tak? Ada soalan? Faham, sir. Okey. Faham, saya padam. Okay, kedaulatan negara. Takrif kedaulatan. Apa maksud kedaulatan ini? Inilah yang penting. You kena hafal. You kena tahu. You kena jangan hafal lah, bagi faham. Apa itu kedaulatan? Kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi untuk ataupun kepada sesebuah kerajaan itu datang daripada mana? Datang daripada undang-undang. Kalau negara Malaysia, perlembagaan negara kita. Perlembagaan Malaysia lah. Okey, perlembagaan Malaysia. Okey. Daripada sinilah semuanya berlaku. Tak kisahlah sultan kah, yang dipertangagungkan, agung kah, hakim kah, menteri kah, menteri besar kah, tak kisahlah. Semua ni mereka ni semua berfungsi berdasarkan apa? Peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia, dan perlembagaan inilah yang memberikan apa? Kuasa kepada kedaulatan negara. Kuasa kepada kedaulatan negara. Okey? Kuasa kepada kedaulatan negara. Okey. Kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Jadi kalau kamu nak jawab soalan, kedaulatan mesti kena ada kekuasaan tertinggi, keyword yang pertama. Keyword yang kedua, bebas. Negara ini bebas daripada mana-mana pengaruh luar. Maksudnya kita tidak menjadi tanah jajahan kepada orang lain, kita tidak menjadi kepada tanah ataupun menjadi tanah wilayah yang dikuasai oleh orang lain. Tak, kita kena bebas, baru kita ada kedaulatan kita sendiri. Baru kita ada kekuasaan kita sendiri. Okey? Mempunyai hak untuk melaksanakan pentadbiran. Jadi keyword yang kedua ialah hak. Okey? Untuk apa? Untuk melaksanakan pemerintahan. Dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana kita dapat jadikan contoh ni? Bagaimana? Sebab dulu kerajaan Melayu Melaka ni mereka berfungsi sendiri tanpa pengaruh mana-mana negara. Walaupun Melaka mempunyai hubungan yang baik dengan negara China, itu hanya persahabatan. Okey, mereka menghantar ufti dan utusan kepada China bukan bermaksud mereka takut kepada China, tak. Negara China tak. Itu sebagai satu hubungan persahabatan di mana sekiranya kita ada hubungan persahabatan dengan negara besar, sekiranya Melaka pada ketika itu menghadapi ancaman daripada negara lain, maka China akan dapat membantu. Itulah tujuan dia. Sebab tu kita ambil contoh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Melaka dulu dia bebas daripada mana-mana pengaruh atau penguasaan. Sebab tu dia bebas, sebab tu dia boleh memerintah dengan cekap, sebab tu dia boleh maju. Sama juga dengan kita. Sekiranya kita tidak ada dalam cengkapan mana-mana negara, kita mampu bertindak sendiri, bekerja sendiri, memerintah sendiri, dan kita mampu mencapai kemajuan. Okey? Kemerdekaan pada, seterusnya kemerdekaan negara pada 30. Bukan keyword dia, bukan. Keyword yang ini. Kemerdekaan negara 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia. Sorry ini satu yang sama. Saya keyword seterusnya. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 mengukuhkan negara bangsa kita bebas dan berdaulat. Okey. Jadi, apa yang kita kena faham? Apa maksud daulat? Kalau kita ini, kalau tak kisahlah, contohnya saya. Kalau saya ini dipengaruhi oleh orang lain. Ataupun saya dipengaruhi oleh orang lain, saya dikongkong oleh orang lain, saya dikontrol, dikawal oleh orang lain. Maksudnya saya tidak ada daulat lah. Saya tidak ada kuasa untuk bertindak sendiri. You kena faham macam tu. Kalau negara macam tu, orang perseorangan pun sama juga. Contohnya lah, kalau sekarang kamu dekat rumah kamu lah. Boleh tak bertindak sendiri? Apa-apa yang nak you buat sendiri tanpa tanya ibu bapa kamu. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh tak? Boleh. Tak boleh kan? Maksudnya kamu belum ada daulat lagi. Kenapa?
Kamu belum bebas lagi. Kamu belum bebas daripada apa? Sistem keluarga. Kenapa? Sebab kamu belum capai lagi umur itu. Umur 18 tahun. Ciri-ciri itu belum dapat. Sebab tu kamu tidak ada hak untuk membuat keputusan. Ataupun kamu tidak ada hak untuk memerintah keluarga kamu. Bukan memerintah lah, menjaga keluarga kamu. Belum lagi. Jadi bila kamu bebas, dia ada hak jangka masa dia lah. Ada beberapa ciri yang kamu perlu ada. Barulah you bebas. Barulah you ada hak untuk bertindak sendiri. Sama juga dengan sesebuah negara. Jadi apabila sesebuah negara, dia bebas, dia bebas, dia dah ada ciri-ciri itu, iaitu bebas, dia tidak ada pengaruh daripada orang lain, dia tidak dijajah oleh negara lain, dia tidak dikawal oleh negara lain, maka negara itu bebas. Apabila negara itu bebas, dia dapat satu apa? Dia dapat apa? Apabila dia bebas, dia dapat kuasa. Apabila dia dapat kuasa, dia dapat kedaulatan. Apabila dia dapat kedaulatan, maka dia dapat melaksanakan pemerintahan dia sendiri tanpa gangguan mana-mana pihak. Dia boleh memajukan negara dia, dia boleh majukan politik dia boleh majukan ekonomi dia boleh majukan sosial dia. Itu yang dipanggil sebagai daulat. Okey? Boleh faham? Boleh faham? Boleh, sir. Jadi, Malaysia. untuk negara Malaysia ni, bila negara Malaysia ni menjadi sebuah negara daulat, selepas kita dapat kemerdekaan dan juga selepas kita membentuk selepas pembentukan Malaysia. Jadi apabila kita dapat merdeka daripada British, kita diberi kuasa untuk memerintah negara ini dan kita bebas daripada pengaruh mereka dan kita sudah dapat hak untuk memerintah. Itu yang pertama. Dan benda ini dikukuhkan lagi strong bila jadi lebih strong lagi apabila kita membentuk negara Malaysia menjadi negara yang lebih besar lagi bila 16 September. Jadi kedaulatan bagi sudut Malaysia, kita mendapat kedaulatan negara. Tahap pertama apabila kita mencapai kemerdekaan, tahap kedua ialah apabila kita membentuk negara bangsa berdaulat. Sekiranya dia tanya sebelum, kita bagilah contoh semasa Kesultanan Melayu Melaka. Dia bebas tanpa pengaruh mana-mana pihak. Okey, boleh faham? Kedaulatan ni boleh faham tak? Okey, good. Okey, takrif kedaulatan. Yunani, Inggeris, Arab, Melayu. Jadi apabila kita tengok jadual ini, kita tengok kesamaan dia. Apa yang mereka nyatakan? Ada tak persamaan yang mereka nyatakan? Tak kisahlah Yunani ke, Inggeris ke, Arab ke, Melayu ke, tak kisah. Tapi kita tengok apa yang mereka nyatakan. Itu yang penting di sini. Okey. Supremacy, agung, tertinggi, negara bebas. Kita tengok. Okey, bebas dan merdeka. Negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kuasa pemerintahan sesebuah negara, kuasa pemerintahan. Okey, kalau orang Melayu bagi tahu daulat. Daulat ni berasal daripada perkataan daulah lah. Okey. Perkataan ini datang daripada sini, Arab. Okey. Kuasa tertinggi terhadap pemerintah tertinggi, pemerintah negara, kuasa tertinggi. Jadi tadi betul kan saya kata apa? Apabila you bebas, you akan dapat apa? You akan dapat hak. Apabila you dapat hak, you akan dapat kuasa. Apabila you dapat kuasa, you akan memerintah. Jadi keyword ini, sequence ini tolong ingat. Senang saja. Kalau you nak bagi, okey, yang pertama you kena bebas. Apabila bebas, you dapat hak. Apabila you dapat hak, you dapat kuasa. Apabila you dapat kuasa, you dapat memerintah. Faham? Senang saja, takrif kedaulatan. Jadi kalau you nak buat ayat, okey, kedaulatan bermaksud sesebuah negara yang bebas, tidak dipengaruhi, dijajah oleh negara mana-mana negara, maka dia mendapat hak untuk dalam segala bidang. Maka dengan ini mereka mendapat kuasa untuk memerintah sesebuah negara tanpa bergantung kepada mana-mana negara. Habis. Buat dalam ayat sendiri. Tapi you kena ingat apa? Keyword dia lah. Keyword ini, ingatlah keyword ini ingat.
Bebas hak kuasa memerintah. Dalam sejarah penandaan peringkat SPM, dia tengok dekat keyword. Jadi bagi tumpuan kepada keyword dia. Okey? Keyword itu penting Sorry. Okey. Okey, kesimpulan dia. Kita nak tengok kesimpulan pula. Merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan. Dia merujuk kepada kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. You nak tambah-tambahlah tanpa pengaruh mana-mana negara, tanpa merujuk kepada mana-mana orang. Tanpa dikawal oleh mana-mana negara. Habis. Senang saja. Jadi you nak buat ayat ni, ingat perkataan-perkataan ini. Senang. Jadi kesimpulannya, apa maksud kedaulatan? Kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Habis. Okey, boleh? Boleh faham? Saya pergi satu-satu saya tak laju. Saya kalau sejarah ni saya laju, apa benda pun you takkan faham. Kalau saya slow satu-satu, kemungkinan adalah kebarangkalian you boleh faham. Okey? Okey, saya padam. Okey, kita tengok Aristotle. Apa Aristotle kata ni? Dia kata apa? Ahli falsafah Yunani. Dia kata apa? Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Sebab tu tadi saya kata, kerajaan ini diberi kuasa oleh siapa? Tak kisahlah dia kerajaan Malaysia ke, kerajaan negeri ke, Pulau Pinang ke, negeri Perak ke, tak kisahlah. Mana-mana negeri lah, dia ada undang-undang. Contoh saya bagi apabila saya bincang, saya bagi beberapa contoh. Kalau kerajaan persekutuan okey, ada apa? Perlembagaan Malaysia. Dia kena merujuk kepada kuasa kerajaan persekutuan ini diberi oleh Perlembagaan Malaysia. Kalau kerajaan negeri, kuasa diberi oleh siapa? Siapa boleh tahu? Regina? Tolong jawab. Regina, tolong jawab. Panjang jawapan you. Kerajaan negeri siapa bagi kuasa untuk memerintah? Contohnya Menteri Besar ada kuasa untuk memerintah kan? Betul tak? Raja ke cikgu? Raja tak ada. Siapa yang bagi kuasa? Isn't it still perlembagaan? Tak. Dewan Negara. Kerajaan Persekutuan, Perlembagaan Malaysia yang bagi kuasa untuk memerintah. Perdana Menteri kah yang di-Pertuan Agong kah, siapa yang bagi kuasa? Perlembagaan undang-undang yang itu yang memberikan kuasa kepada kamu. Contohnya macam ni. Okey, you jadi pengawas kat sekolah kan? Ataupun you jadi pengurusi dalam mana-mana persatuan. Dan you ada kuasa untuk mengarahkan ahli jawatan kuasa, you mengarahkan bagi kerja kepada setiausaha you bagi kerja kepada AJK. Siapa yang bagi kuasa kamu tu? Perlembagaan, undang-undang yang ditulis daripada apa? Persatuan itu dia ada fungsi dia. Jadi you bekerja, you bagi arahan berdasarkan tanggungjawab you berdasarkan apa yang ditulis dalam perlembagaan persatuan, persatuan itu. Betul tak? Sama juga dengan negara. Kerajaan persekutuan ini keseluruhanlah Perdana Menteri, barisan kabinet, menteri-menteri dan yang di-Pertuan Agong. Ini kerajaan persekutuan. Okey? Mereka bekerja, berfungsi, berlandaskan peruntukan-peruntukan. Apa itu peruntukan-peruntukan? Fungsi-fungsi mereka lah seperti mana yang tercatat dalam undang-undang itu. Mereka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang persekutuan. Manakala kerajaan negeri pula mereka menjalankan kerja berdasarkan apa? Undang-undang kerajaan negeri ataupun hukum kanun negeri. Undang-undang kerajaan negeri ataupun hukum kanun negeri. You kena ingat.
Jadi undang-undang inilah yang memberi kuasa kepada sultan, undang-undang inilah yang memberi kuasa kepada menteri besar, undang-undang inilah yang memberi kuasa kepada exco kerajaan negeri dan juga semua kaki tangan anggota kerajaan negeri untuk berfungsi dan bekerja. Nah, ini you kena faham. Sebab tu dia kata apa? Kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, dan undang-undang ini digubal oleh siapa? Undang-undang ini digubal oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat ni mewujudkan undang-undang? Undang-undang ni diwujudkan di mana? Di parlimen. Parlimen. Siapa yang menganggotai parlimen? Masyarakat lah. You pun boleh jadi anggota parlimen, saya pun boleh jadi anggota parlimen. Masyarakat lah. Parlimen siapa yang buat undang-undang ni? Masyarakat lah yang buat undang-undang. Jadi masyarakat memilih ketua mereka secara demokrasi melalui pilihan raya. Orang yang berjaya dia akan mengatui parlimen. Orang yang pergi dekat parlimen lah memberikan cadangan. Cadangan itu akan menjadi undang-undang. Undang-undang itu akan dilaksanakan, diwartakan, selepas diwartakan dia akan jadi undang-undang. Jadi undang-undang memang lawmaker tu siapa dia? Masyarakat lah. Okey, ini you kena faham. Nanti apabila kita pergi kerajaan persekutuan apa semua, dalam tu ada banyak benda-benda ni. Nanti saya akan jelaskan. Okey? Ini supaya kamu dapat tahu sedikit sebanyak lah. Okey? Memudahkan kamu. Okey. Okey, yang ni boleh faham? Aristotle kata apa? Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah negara, kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Keyword dia ada dua saja, senang. Satu, kuasa tertinggi, satu lagi terikat. Terikat undang-undang. Habis, dua keyword saja. Aristotle ni daripada Yunani. Keyword dia tiga saja. Okey. Okey, Ibnu Khaldun. Kita tengok siapa Ibnu Khaldun pula. Apa beliau beritahu? Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan Islam, kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. You tengok, kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara ni dapat daripada mana? Bagaimana sesebuah negara ni mendapat kuasa dan kuasa? Kekuatan dan kuasa, bagaimana? Tolong jawab. Tolong jawab. Sesebuah negara ni mendapat kuasa, sesebuah negara ni mendapat kekuatan. Bagaimana dia dapat kekuasaan dan kekuatan? Dia mestilah Bebas daripada Ya, bagus. Dia kena bebas dulu. Maka dia dah dapat hak. Hak. Dan dia Kuasa. akan dapat, baru Kuasa. dapat kuasa. Ini kena bebas daripada mana-mana pihak. Barulah dia akan dapat kekuasaan dan kekuasaan. Barulah dia akan dapat apa? Kedaulatan. Kuasa, barulah dia dapat kedaulatan. Jadi ada yang sudah boleh faham? Boleh faham kan? Tadi apa yang kita bincang dengan apa yang mereka nyatakan ada synchronization. Betul tak? Ada synchronize kan? Betul tak? Dia mesti sync. Tak boleh. Okey, berasaskan semangat kekitaan bangsa. Itu yang tadi saya kata. Negara kita apabila setelah dibentuk menjadi bangsa Malaysia, pemimpin-pemimpin kita buat benda yang pertama apa dia? Tadi saya konsep saya dah bagi tahu. Mereka buat apa? Mewujudkan apa dulu? Wujudkan Perpaduan, bagus. Perpaduan itu mesti kena ada. Okey? Perpaduan ini mesti kena ada untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan kedaulatan ini. Jadi kedaulatan dengan perpaduan dia tidak berpisah tak? Tak, dia tak akan berpisah. Mesti kena. Mesti kena ada dua-dua. Okey, kekuatan semangat beragama. Agama pun kerelaan sesuatu bangsa berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Keyword yang paling penting. Mencapai cita-cita yang sama, kerelaan sesuatu bangsa. Kerelaan sesuatu bangsa. Ini keyword yang paling penting. Kerelaan sesuatu bangsa berkorban. Maksudnya sanggup mempertahankan diri. Maksudnya mengikut Ibnu Khaldun untuk mendapat kedaulatan, rakyatnya dia melibatkan rakyat juga dalam kedaulatan. Jadi kedaulatan ni dia tidak berpisah daripada perpaduan dan perpaduan ini tidak boleh berpisah daripada rakyat. Jadi mengikut Ibnu Khaldun, apa yang beliau cuba sampaikan di sini, okey,
kedaulatan ni ada benda yang penting bagi daripada mereka. Satu apa dia? Bebas. Kena bebas. Okay. Yang kedua, bersatu padu. Okay. Ataupun semangat beragama ataupun bersemangatlah. Bersemangat. Yang ketiga, sanggup mempertahankan apa? Sanggup mempertahankan negara. Ini yang cuba beliau sampaikan. Okay? Ini yang beliau cuba sampaikan. Ingat keyword ini dan you boleh buat ayat. Jangan hafal. Saranan saya kepada semua, jangan hafal, bagi faham. Bagi faham. Okey, boleh faham? Boleh tak? Boleh, sir. Okey, okey, thank you. Boleh. Okey, kalau you tak faham, kalau saya laju, cara saya memang kamu tak faham, tolong komen Okey, seterusnya mungkin ada soalan. Saya tanya soalan, ada yang tanya, cikgu pukul berapa habis? Bila mau habis ni? Okey, mengikut Jean Bodin, okey, ahli falsafah Perancis. Dia kata apa? Dia masih lagi menyatakan kuasa tertinggi sesebuah negara mempunyai sifat kekal ataupun bebas, tidak mempunyai kuasa tidak terbatas. Tidak terbatas maksudnya dia mempunyai kuasa yang banyak untuk membuat undang-undang. Jadi kalau kita tengok kedaulatan, dia tak terpisah dengan undang-undang. Mentafsir dan melaksanakannya. Mentafsir dan melaksanakannya maksudnya di sini memerintah. Apa dia? Mentafsir dan melaksanakannya maksudnya apa? Memerintah. Siapa yang memerintah? Rakyat memerintah lah. Tak kisahlah pemerintah kah, rakyat kah, dia memerintah. Jadi mengikut Jean Bodin, Perancis, dia kata kuasa tertinggi, sifat kekal, undang-undang itu, dan semua ini digunakan oleh rakyat untuk mentafsir dan melaksanakan. Maksudnya memerintah. Apabila dia kata apabila rakyat ini mempunyai kuasa tertinggi, apabila mereka sifat kekal atau bebas dan mereka ada undang-undang, maka mereka dapat memerintah sesebuah negara. Sebab apa? Sebab mereka ini semua akan memberikan mereka kedaulatan, kuasa tertinggi. Jadi kuasa tertinggi ini bermaksud kedaulatan, kedaulatan itu bermaksud kuasa tertinggi. Ingat macam tu. Okey? Okey, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama kita, mengikut apa yang beliau sarankan. Tunku Abdul Rahman. Okey, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, prinsip kebebasan dan keadilan, memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan. Kebajikan dan kesejahteraan di sini boleh juga merujuk kepada kebebasan dari segi kebebasan siapa? Kebebasan rakyat. Okey. Kebebasan rakyat dari segi ada 3. Kalau negara, you kena ingat 3. Apa dia? Politik, ekonomi, sosial. Okey, best. Politik, ekonomi, dan sosial. Ini yang cuba disarankan oleh, jadi kebajikan dari segi politik, kebajikan dari segi ekonomi, kebajikan dan kesejahteraan dari segi sosial. Ini yang cuba disampaikan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey? Beliau berkata bahawa kedaulatan bermaksud prinsip kebebasan dan keadilan. Dia mesti bebas daripada mana-mana pihak. Tak kisah dari segi fizikal kah, dari segi mental. Bebas ini bermaksud dari segi fizikal. Tak ada orang yang boleh mempengaruhi kamu. Itu dari segi
mental lah, emosi. Tidak ada orang yang boleh merampas tanah kamu, itu dari segi fizikal. Jadi bebas di sini bermaksud bebas dari segi semua segi lah. Dari segi pemikiran kamu, dari segi corak hidup kamu, kita bebas. Barulah kita daulat. Sekiranya negara kita ni dipengaruhi oleh mana-mana negara, maksudnya kita kehilangan kedaulatan kita, kita akan kekurangan, kehilangan kuasa kita sebab dia kontrol. Walaupun dia bukan memerintah, tetapi dengan menguasai pemikiran pemimpin kita, dia dapat secara tak langsung akan mentadbir negara kita. Maka apa-apa perubahan yang perlu dibawa oleh mereka, mereka dapat laksanakan dengan mudah. Sebab tu kita tidak boleh buat apa? Dipengaruhi oleh orang lain. Sekiranya kamu menjadi pemimpin sesebuah negara, pastikan kita tidak boleh dipengaruhi dari segi mental dan fizikal. Cara pemikiran kita, gaya penyampaian kita, gaya pentadbiran kita, strategi semua kita tidak boleh dipengaruhi mana-mana negara. Segala keputusan politik yang diambil oleh seseorang pemimpin itu perlu dibuat secara bersendirian ataupun setelah berbincang dengan ataupun berbincang di dalam parlimen. Tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana belah. Apabila orang lain pengaruh kamu, kamu tak bebas sebab dia dah kongkong kamu. Dia dah kontrol kamu dari segi mentality. Jadi kedaulatan kamu akan hilang, kekuasaan kamu akan hilang. Boleh faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Bagi respon. Boleh, Sir. Okey. Oh, you sudah tired lah. Jawapan kamu pun dah tired. Boleh. Okey. Tun Muhammad Saleh Abbas. Beliau kata apa? Mantan hakim negara. Ini orang-orang undang-undang lah. Okey. Asas negara yang merdeka. Apa asas negara yang merdeka? Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka. Maksudnya negara yang dah merdeka mesti mempunyai apa? Mesti mempunyai apa? Kebebasan. Kebebasan dan kuasa. Kuasa ataupun dia bebas. Bebas dan ada kuasa. Ini mengikut Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa. Maksudnya dia walaupun dia negara kecil tetapi apabila peringkat antarabangsa dia dapat membuat keputusan sendirilah. Okey, peringkat antarabangsa ni. Okey, bersama hak dan kuasa untuk mengatur urusan. Okey. Dalam negeri tanpa telunjuk asing. Apa maksud tanpa telunjuk asing? Tanpa pengaruh asing. Ini yang tadi saya kata. Katakan kita ni dipengaruhi oleh orang lain tanpa pengaruh lain. Pengaruh negara lain. Jangan kita ni dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Apabila kita mempengaruhi orang lain, keputusan itu bukan kita boleh buat. Dia akan buat. Kita akan ikut saja. Maka kuasa kita akan hilang. Itu maksud mereka semua. Jadi apa-apa yang dinyatakan oleh kebanyakan ahli falsafah ini, ataupun ahli politik, pemimpin negara, mereka semuanya sama saja. Jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh orang lain sehinggakan keputusan yang kita buat pun dipengaruhi oleh orang lain dan dengan ini kita kemungkinan besar dapat kehilangan kuasa kita. Dia kata bebaskan diri, buat secara sendiri, kita susah pun tak apa, mati pun tak apa, buat sendiri. Jangan sampai kita terikat dengan orang lain. Bebaskan diri. Apabila kita bebas, kita ada kuasa kita sendiri. Kita boleh buat apa saja yang kita suka. Boleh faham? Boleh faham? Faham, Sir. Boleh, Sir. Okey, boleh sir. Yang last kali tu jawab tu siapa yang jawab macam tu, boleh sir. Okey, jenis kedaulatan. Okey, jenis kedaulatan. Okey, ada berapa? Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. Okay, kita ada 4. Jenis kedaulatan ni kita ada 4, kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. Maksudnya kuasa tradisional, kekuasaan moden, kekuasaan undang-undang dan kekuasaan antarabangsa. Ini yang kita nak tengok.
Okey, kita habiskan 4, kita habiskan kelas. Okey? Okey, kedaulatan tradisional. Okey, sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Yang ini walaupun kita mengamalkan demokrasi berparlimen, tetapi kita juga pada masa yang sama, kita juga mengamalkan raja berperlembagaan. Jadi apabila kita mengiktiraf raja berperlembagaan, maka kita masih lagi apa? Mengamalkan berkuasa mutlak. Tapi kalau ikutkan sekarang, raja ataupun yang di Pertuan Agong, bukan dalam semua hal mereka berkuasa mutlak. Ada certain perkara saja mereka ada kuasa mutlak untuk membuat keputusan yang seperti mana yang diperuntukkan. Itu pun dia bergantung kepada peruntukan dalam perlembagaan. Dia bergantung kepada peruntukan dalam perlembagaan. Dia bergantung kepada peruntukan dalam perlembagaan. Ingat, ini you kena tahu, bagi faham. Okey, menguasai sepenuhnya urusan negara. Wujud sejak tamadun awal manusia, negara kita berpaksikan kepada kedaulatan raja-raja negara. Melayu, okey, kekuasaan dan kewibawaan raja. Sebab tu kita masih lagi mengamalkan raja berperlembagaan. Raja ada, kita masih lagi mengamalkan raja, pemerintahan sistem beraja, tetapi raja yang berperlembagaan. Maksudnya raja ini akan mengikut peruntukan seperti mana yang ada dalam undang-undang. Kalau undang-undang itu kata raja tak boleh buat macam ni, raja tak akan buat lah. Itu maksud dia, raja berperlembagaan. Dulu raja saja sistem beraja, tapi sekarang sistem raja berperlembagaan. Raja ini perlu ikut perlembagaan. Macam tu. Okey? Raja mempunyai kuasa tertinggi. Tapi mengikut perlembagaan itu, perlembagaan membagi kuasa tertinggi kepada raja lah. Okey, tapi itu pun dalam bidang kuasa raja saja. Okey. Kedaulatan raja diperkukuhkan oleh tak setia rakyat. Jadi apabila raja diberi kuasa tertinggi, apabila rakyat memberi tak setia kepada raja, maka kuasa itu masih lagi diteruskanlah. Okey, ini kedaulatan tradisional. Jadi kedaulatan kuasa yang diberikan kepada seseorang raja, institusi raja ini berlaku sejak turun-temurun lagi lah. Sejak dulu lagi, sejak sistem raja pemerintahan kerajaan Melaka dulu sampai hari ini. Tapi selepas semasa penjajahan barat, raja kehilangan kuasa. Okey, raja kehilangan kuasa, tapi sistem raja masih ada lagi, tapi raja hilang kuasa dalam sistem pemerintahan. Selepas kita masuk menuntut kemerdekaan semasa Malayan Union, raja kehilangan kuasa. Okey, kuasa raja dikurangkan. Tetapi orang Melayu menentang, maka Malayan Union terbatal, wujud perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan, kuasa raja dikembalikan. Okey, setelah merdeka dan setelah perlembagaan pembentukan Malaysia wujud satu lagi konsep iaitu raja berperlembagaan. Maksudnya raja masih lagi ada, kuasa raja masih lagi ada, tetapi dia terikat dengan perlembagaan. Ini kamu harus faham. Okey, thank you. Okey, seterusnya. Okey, kedaulatan moden. Kedaulatan, alamak, ini saya lupa nak buat. Okey, kita tengok ini dulu nanti saya ambil yang itu. Okey, kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang. Maksud, kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang. Ini yang tadi saya kata. Walaupun dia kerajaan, walaupun dia Perdana Menteri, semuanya terikat kepada apa? Terikat kepada undang-undang. Tak kisahlah Perdana Menteri ke, Menteri ke, Sultan ke, yang di Pertuan Agong ke, tak kisah. Okey? Jadi kedaulatan undang-undang itu penting. Undang-undang inilah yang menyebabkan, yang memberi kuasa kepada semua penduduk di Malaysia ni menjalankan tugas masing-masing dengan betul, cekap, amanah, jujur. Undang-undang inilah. Jadi undang-undang ini bermaksud apa? Perlembagaan
Apa dia? Tadi saya kata apa? Perlembagaan Malaysia. Undang-undang ini apa? Perlembagaan Malaysia. Okay. Dia yang memberikan apa? Kuasa kepada, dia yang memberikan kuasa kepada siapa? Rakyat Malaysia. Okay. Peranan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, negara aman, stabil dan makmur. You tengok. Undang-undang ini penting. Jadi kalau dia tanya soalan dalam kebat, dia akan tanya sejauh manakah undang-undang, kedaulatan undang-undang dalam sebuah negara mampu membina sebuah negara yang maju dan makmur. You kena jawab, itu soalan kebat. Sejauh manakah setiap kedaulatan yang kita bincangkan sekarang boleh bertukar menjadi soalan kebat. Aras tinggi. Dia boleh jadi macam tu. Okey, sejauh manakah undang-undang, kedaulatan undang-undang dalam sesebuah negara mampu membina sebuah negara yang maju dan makmur. Bagaimana? Siapa boleh jawab? Boleh jawab tak? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tak ada orang nak cuba. Tak apa. Ulang balik. Cuba. Soalan yang cikgu tanya tu boleh tak ulang balik? Okey. Saya padam. Saya type. Ramai yang boleh tengok kan? Okey. Sejauh manakah kedaulatan undang dalam sesebuah negara mampu membina sebuah dalam undang-undang. Okey, sana saya buang sikit. Undang-undang, kedaulatan undang-undang mampu membina sebuah negara yang maju dan makmur. Okey, ini soalan dia. Siapa boleh jawab? Boleh cuba? Dia senang saja, tak susah pun. Siapa nak cuba? Regina nak cuba kan? Ya. Kedaulatan undang-undang memeliharakan kesejahteraan serta menjamin keadilan rakyat. Okey. Seterusnya, kedaulatan undang-undang diterima oleh semua pihak. Okey. Lagi? Semua rakyat perlu mengikuti undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Okey, lagi? Semua terikat Ya. kepada undang-undang. Okey. Ada lagi? Terima kasih Regina. Thank you very much. Ada lagi tak? Ada lagi nak cuba? Sejauh manakah kedaulatan undang-undang mampu membina sebuah negara yang maju dan makmur? Macam mana? Senang saja. Soalan macam ni kita perlu senaraikan dulu. Kita perlu senaraikan apa? Senaraikan dulu. Okey, sekarang dia kata apa? Dia beritahu kedaulatan undang-undang. Sekiranya orang mengikuti, patuh kepada undang-undang, okey, recognize undang-undang ini, apa rakyat buat? Senaraikanlah. Okey, rakyat. Okey. Yang pertama, rakyat buat apa? Mampu membina sebuah negara. Okey, dia ada dua itu juga Sini ada rakyat mengamalkan amal. Okey. Amal kedaulatan dan undang-undang. Tiba-tiba kan rakyat mengamalkan rakyat satu masalah Adam teruslah. Alamak.
Okey. Amal kedaulatan ataupun jaga kedaulatan negara. Okey, jaga kedaulatan negara. Tiba-tiba negara jadi apa? Negara jadi maju dan makmur. Okey, soalan saya simple saja. Okey. Orang amal buat apa? Orang amalkan kedaulatan negara. On the spot negara akan maju kah? Tak. Jadi tengah-tengah dia proses dia apa? You kena jelaskan. Itulah huraian sampingnya, huraian 1, huraian 2, huraian 3, contoh. You kena bagilah 8 markah tu. Macam mana? Menekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi kita kena senaraikan, betul tak? Jadi kita kena senaraikan dulu, kita ikut apa? Sequence dia. Okey, yang pertama orang amal kedaulatan negara. Apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku? Mengeratkan hubungan antara Masalah perkauman dapat dikurangkan. Okey, ataupun dielakkan, lagi cakaplah. Dapat dielakkan. Apabila kita dapat mengelakkan masalah perkauman, apa impak dia? Apa impak dia? Dapat mewujudkan perpaduan. Mewujudkan keamanan. Keamanan negara. Betul tak? Ataupun dielakkan. Okey, betul lah. Perpaduan boleh juga. Perpaduan dapat diwujudkan. Apabila perpaduan dapat diwujudkan, isi tadi apa dia? Keamanan dapat dikekalkan. Apabila keamanan dapat dikekalkan, kestabilan politik, ekonomi, sosial dapat diteruskan. Apabila kestabilan politik, ekonomi dapat diteruskan, dapat menarik pelabur. Dapat menarik apa? Pelabur. Pelabur apa? Pelabur asing. Pelabur asing. Sini saya tercukup, saya type dekat sini ya. Apabila kita dapat menarik pelabur asing, ekonomi akan meningkat. Ekonomi meningkat. Apabila ekonomi meningkat, peluang satu, ekonomi meningkat, ada seterusnya peluang pekerjaan diwujudkan. Okey, kemiskinan dapat dikurangkan, maka rakyat apa? Rakyat apa? Jadi macam mana? Hidup secara aman. Hidup senang. Apabila rakyat hidup senang, kita dapat apa dia? Seterusnya kita akan jadi maju dan makmur lah. Ada berapa isi? Tengok ada berapa isi. SPM dia tengok berapa isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini bukan. 8, sir. 7, 8, 9, 10, 11. Inilah cara kita jawab. Jadi kita ambil frasa-frasa ini, kita jadikan ayat dan kita gabung jadi satu perenggan. Okey.
Topik you tengok, topik ini berkaitan dengan negara, kedaulatan undang-undang. Kalau orang jaga, katakan orang masyarakat jaga betul-betul ikut undang-undang, kekuasaan itu kita pertahankan. Okey, salah satu sebab tadi kita tengok kan menyatu padukan masyarakat, betul tak? Dia tekankan nilai perpaduan. Okey? Sama juga di sini, masalah perkauman dapat dielakkan, perpaduan dapat diwujudkan, keamanan dapat sini ada silap sikit keamanan dapat dikekalkan, kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Jadi di sini ada satu benda yang penting yang you perlu ambil tahu. Apa maksud kestabilan politik, ekonomi dan sosial dapat diteruskan? Maksudnya kedaulatan yang kita ada, kebebasan yang kita ada, kekuasaan yang kita ada dalam sistem politik, sistem ekonomi dan sosial dapat diteruskan. Maksudnya kita tak bagi ke orang lain. Jadi apabila kita tak bagi ke orang lain, negara kita akan stabil, pelabur lain akan masuk, bisnes dia berjalan, ekonomi meningkat, peluang pekerjaan diwujudkan, kemiskinan dapat dikurangkan, rakyat akan hidup senang, negara akan jadi maju dan makmur. Mudah tak nak fikir macam ni? Jadi soalan kebat ni tak susah. Dia hanya bergantung kepada cara pemikiran kita. Boleh faham? Senang tak macam ni? Fikir macam ni. Jadi setiap konsep yang kita baca, dia ada cara kita nak jawab. Jadi apa yang kita perlu faham, you kena, untuk soalan ini you kena faham bagaimana undang-undang mampu membina negara yang maju dan makmur. Bagaimana undang-undang ni mampu mewujudkan kestabilan politik, ekonomi, sosial. Bagaimana undang-undang ni mampu membina masyarakat majmuk dalam negara ini. Ini semua konseptual punya. Jadi you kena faham konseptual, bukan hafal. Kalau hafal you takkan faham. You kena faham dulu. Jadi tak perlu hafal. Boleh? Boleh tak? Boleh, Sir. Boleh ya? Okey, boleh faham. Okey, good. Okey. Kita pergi kepada kedaulatan antarabangsa ini last quote. Saya rasa last. Jangan marah Lambat sikit. Tak apa. Okey, kedaulatan antarabangsa. Okey, pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli atau negara lain. Maksudnya apabila sesebuah negara ini mendapat kemerdekaan, PBB. Okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. PBB ini maksudnya apa? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni akan mengiktiraf. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni dia satu persatuan, contohnya macam persatuan yang menjaga kebajikan semua negara yang ada dalam dunia inilah. Okey, boleh katakan macam itulah. Okey, dia akan iktiraf sesebuah negara. Jadi negara kita pun iktiraf. Jadi apabila negara kita diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka, maksudnya kita bebas. Apabila kita bebas, kita ada hak. Apabila kita bebas dan ada hak, maksudnya kita ada hak untuk memerintah. Okey? Apabila kita ada hak untuk memerintah, maksudnya kita bebas melakukan apa saja. Kita dapat kuasa. Kita dapat mengubah undang-undang. Maka kita dapat menjalankan sebuah negara yang berdaulat dan bebas daripada mana-mana pihak. Itu maksud dia. Okey, deklarasi. Okey, deklarasi hubungan persahabatan PBB. Ini penting ya. Yang ini hafal. Yang ini you kena hafal, wajib kena hafal. Okey, contoh ni ni contoh. Deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan dan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. You tengok. Mana-mana kita pergi dia berkaitan dengan undang-undang. Mana-mana kita pergi dia mesti berkaitan dengan undang-undang. Okey? Keanggotaan negara kita dalam PBB bukti dunia iktiraf negara kita bebas, merdeka dan bebas, merdeka dan berdaulat. You kena ingat macam tu. Jadi mengapa negara kita bebas, merdeka dan berdaulat? Sebab PBB iktiraf negara kita. Sebab PBB iktiraf negara kita. Keyword yang you perlu tahu dan you perlu faham di sini ialah PBB. Okey? PBB buat apa? PBB iktiraf Malaysia. Inilah yang dia cuba sampaikan kepada kita.
Kedaulatan antarabangsa maksudnya PBB iktiraf Malaysia sebagai sebuah negara bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, boleh faham? Boleh tak? Boleh Maksudnya, sir. maksudnya negara lain tidak boleh campur dalam urusan negara kita. Itu maksud dia. Negara lain tak boleh kontrol negara kita. Negara lain tak boleh jajah negara kita. Itu salah di sisi undang-undang antarabangsa. Okey? Okey, ini kalau faham saya padam. Ada satu lagi yang tertinggal tadi. Okey, sebelum saya pergi rumusan, kita tengok dulu. Ini belum tengok kan? Moden kan? Betul tak? Yes sir. Ini Ya. yang belum tengok kan? Okey, kita tengok sekarang. Okey. Okey, kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan. Di mana? Di England dan Perancis. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat. Ini tadi kita dah tengok hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Maksudnya apa-apa perubahan yang berlaku di mana? Di England, okey, ataupun Perancis, di mana mereka membentuk negara bangsa mereka sendirilah selepas beberapa perang, iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua pun sama juga. Selepas Perang Dunia Pertama lah yang banyak negara menjadi bebas daripada beberapa negara besar seperti daripada Rusia. Pecah jadi banyak negara yang pecah daripada Rusia lah. Okey. Okey, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme dan menggunakan unsur persamaan rumpun, bangsa dan bahasa. Ini tahun lepas you dah belajar. Okey, persamaan bangsa dan bahasa untuk membentuk negara masing-masing. Maksudnya mereka ada hak, mereka bebas. Dan mereka bebas, mereka rasa mereka ni daripada bangsa yang sama, bahasa yang sama, keturunan yang sama dan mereka ada hak untuk membentuk sebuah negara yang bebas. Itu yang cuba disampaikan di sini. Okey. Kedaulatan negara sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan. Hasil gabungan beberapa negeri dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia. Okey. Ini bagi kita nak mudah faham, senang saja. Bagi kita nak mudah faham, dia senang saja. Konseptual lah ini maksudnya. Okey, saya cuba bagi tahu di sini ya. Saya tak pandai lukis tapi saya cuba lukis juga. Jangan marah, jangan kecam. Alamak, ni teruk sangat. Boleh kot? Malaysia boleh tak? Boleh sir. Boleh Okey, katakan di sini kan, okey Thailand, okey ada Perlis, okey ada Kedah, ada Kelantan, okey dekat sini Terengganu, okey Pahang hilang pula, alamak. Saja-saja ingatlah ada beberapa negeri kan, betul tak? Ada banyak negeri dekat Malaysia kan, betul tak? Betulkah salah ni? Betul sir. Okey, betul. Mbak suara marga tadi, Corley. Okey. Perlis, okey, Kedah, Pulau Pinang, Perak, okey, Kelantan, Terengganu, okey, sini ada Pahang, hantam sajalah, sini ada apa? Okey, katakan sini ada Selangor. Okey, sini apa? Johor. JB. Melaka sudah lupa, hilang Negeri Sembilan. Ya kan? Dulu negara-negara ini kan, negeri-negeri ini dianggap sebagai satu negara yang berasingan tau. Dia bukan satu negara. Okey, dia bukan satu negara. Sekarang macam sekarang kan tak. Sebelum kehadiran British, sebelum kehadiran ataupun kuasa barat, setiap negeri ini dianggap sebagai satu negara. Dan mereka ada kedaulatan mereka sendiri. Sebab mereka kuasai segala-galanya. Tetapi selepas kedatangan barat, apa yang berlaku? Kuasa barat telah menyatukan negeri-negeri ini. Bagaimana first step yang dia buat
negeri-negeri Melayu bersekutu. Lepas tu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ingat lagi tak? You belajar dekat form 4, form 3. Ya, cikgu. Ingat lagi kan? Okey. Sebelum itu tidak ada benda Asal. macam ni. Tidak ada benda macam ni. Selepas itu barulah negeri-negeri ini digabungkan dan disebut sebagai tanah Melayu. Bila semasa kita dapat merdeka. Dan mengapa negeri-negeri ini bersetuju untuk bergabung? Sebab mereka ini ada beberapa persamaan. Ada apa? Ada persamaan. Persamaan dari segi apa? Ataupun mereka daripada rumpun yang sama, iaitu semuanya berfasih, bahasanya orang Melayu. berfasih apa? Melayu, ya. Rumpun yang sama, iaitu orang Melayu, semuanya sama. Agama, budaya lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama lah, hampir sama. Sebab tu mereka bersetuju untuk bersatu. Okey? Sebab tu mereka bersetuju untuk bersatu. Dan usaha ini diteruskan. Usaha ini diteruskan selepas apa? Pembentukan Malaysia. Sama juga. Sabah Sarawak dimasukkan dalam pembentukan Malaysia sebab mereka juga dianggap sebagai rumpun Melayu. Sebab alam Melayu ni dia meliputi sampai Funan, sampai New Zealand orang kata, Filipina, Selatan Thailand, Indonesia, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Sulu, Selat Sunda, ini semua kepulauan alam Melayu. Sebab tu mereka jadi satu negara. Okey, ini konsep dia lah. Ini konsep dia. Jadi kedaulatan itu sudah telah pun wujud sejak dulu lagi. Tradisional dikaitkan dengan moden. Apabila jadi moden, mereka bersatu membentuk sebuah bangsa yang sama. Jadi orang Melayu yang tinggal dalam semenanjung tanah Melayu ni merupakan apa? Bangsa? Apa dia? Bangsa yang orang ini semua bangsa yang sama. Sebab tu mereka ada kedaulatan mereka. Okey, boleh faham? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey, sir. Boleh habiskan, sir. Tolonglah, sir. Tadi berapa orang? Dah 3 orang ke? 16. 2 orang, 3 orang dah left. Tak apa. Okey. Ada soalan? Boleh faham tak? Boleh ikut tak apa yang saya bagi? Boleh, sir. Kalau you dapat Boleh, sir. follow, you rasa ada macam masalah, you rasa tak faham, ataupun bahasa saya memang you tak faham, you boleh bagi tahu lah saya. Ya, Iman, boleh faham tak Iman? Boleh, sir. Boleh ya. Iman daripada sekolah mana? Agama gurun. Oh, Agama Gurun. Okey, nanti kita akan jumpa dekat Center Gurun. Okey. Selepas saya cakap bidung. Bidung. Oh, register ke Bidung? Rumah kat mana? Umar kat bidung lah. Oh, Bidung juga. Okey, baik. Okey. Priti Iswaran, boleh faham? Boleh, Priti Iswaran? sir. Boleh. Regina, okey? Okay, sir. Okey. Divyasri, Selvadarani. Okey, sir. Okey. Divyasri, daripada sekolah mana? SMK Bidung, sir. Oh, SMK Bidung. Okey. Danush Sarjita. Ya, Kalau- okey, sir. Okey, sir. Okey. Yashwini, sekolah mana Yashwini? SMK Ibrahim. Ibrahim. Okey, Wasi Vendran. Boleh, sir. Okey, sihat ke? Lama tak sembang dengan you. Tionesaran okey Okey, sir. Okey, Kartigeyan Kamalin. Ya. Okey, boleh. Kamalin daripada sekolah mana? Agama Pekan Gurun. Oh, Agama Pekan Gurun. Okey ke? Boleh faham ke? Faham. Okey, kalau kat sekolah, contohnya kalau ada soalan yang tak faham, kurang faham ataupun kurang jelas, tak tahu nak cari macam mana, nak jawab macam mana, boleh ajukan soalan kamu dalam grup. Kenapa dalam grup?
Sebab apabila anda tanya, orang lain pun boleh bermanfaat. Okey, itu sebab utama. Jadi anda boleh post dekat grup. Kalau saya sempat, saya akan tengok, saya akan jawab. Okey, kalau tak sempat, contohnya saya drive ke apakah ada dalam kelas ke, tak sempat lah. Balik rumah saya akan jawab. Jangan risau. Okey, jadi terima kasih kerana bersama saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita cuba habiskan 1.2. Okey? Okay, sir. Jadi dalam satu minggu ni, kalau you ada apa-apa soalan, apa-apa you nak tanya, you nak post dalam grup, boleh. Okey? Okay, sir. Okey, thank you. Masih jumpa. Baru Okay, sir. Thank you, sir. kita ada, Bye. okey, kita ada 19 orang. Baru ini bulan 2 kan. Ramai lagi yang belum bangun lagi dari tidur. Tak apa. Nanti dia akan bangun lah. Saya rasa PKP ni akan dilanjutkan lagi sehingga bulan 3 saya rasa. Okey, dia akan buka balik selepas SPM. Saya rasa macam itulah. Jadi jangan lepaskan, jangan buang masa. Okey, bazirkan masa. Kalau ada kelas online, kuliah online, tolong join. Kalau kat sekolah dah bagi kerja rumah, projek kan, tolong bagi tahu saya. Regina, nanti saya akan ulas balik you punya projek, tema apa semua. Okey? Okay, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Bye-bye. Take care. Masih sir. Bye, sir. Yeah, bye. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, bye.